Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi kita pergi pada subtopik pecahan positif dan pecahan negatif. Jadi apa yang kita nak belajar hari ini ialah untuk mewakilkan pecahan positif dan pecahan negatif pada garis nombor. Jadi di akhir pembelajaran awak mesti tahu macam mana untuk mewakilkan pecahan positif dan pecahan negatif pada garis nombor. Mesti ingat lagi pada garis nombor Okey, kita tengok yang bawah ni. Muka surat 14. Kutek muka surat 14. Okey, perwakilan pecahan pada garis nombor adalah sama seperti integer. Sama saja macam kita belajar sebelum ni. Okey, pecahan positif adalah pecahan yang lebih besar daripada sifar. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, kita tengok dekat sini. Ini sifar. Okey, ini adalah sifar. Okey, pecahan positif adalah pecahan yang lebih besar ni. Yang kat kanan ni adalah lebih besar daripada sifar. Manakala pecahan negatif. Pecahan negatif sebelah mana? Sebelah sini. Sebelah kiri. Okey, pecahan negatif ialah pecahan yang kurang daripada sifar. Maksud dekat sini negatif 1/2 kurang daripada sifar. Kosong tu lebih besar daripada negatif 1/2. Okey, itu jelas ya? Kita dah belajar sebelum ni. Jadi kita teruskan. Okey, kita lihat contoh. Okey, ya. Contoh 9. Okey, wakilkan pecahan yang berikut pada garis nombor. Okey, macam mana kita nak wakilkan pecahan ini pada garis nombor? Okey, saya terangkan di sini. Okey, pertama sekali nak wakilkan pecahan pada garis nombor, kita kena buat garis nombor. Okey, kita buat. Itu garis nombor. Okey. Okey, sebelum tu kita lihat pada pecahan tu 1/2, 1/4, negatif 3/4, negatif 1/2. Okey, sebelum kita nak wakilkan dia pada garis nombor, untuk letak dia pada garis nombor, kita tengok ni bawah ni. Sama tak? Tak sama. Jadi kita samakan. Okey, 2 boleh jadi 4? Boleh. Okey, darab dengan 2. Okey, darab dengan 2. Ni bawah darab dengan 2, atas pun darab dengan 2. Jadi kita akan dapat sini sama juga dengan 2/4. 2/4. Okey, yang bawah ni dah sama dah 1/4, tak ada masalah. Negatif 3/4. Okey, yang ni tak sama 2. 2 nak jadi 4 darab dengan 2. Bila bawah darab dengan 2, atas pun darab dengan 2. Jadi akan jadi negatif 2/4. Okey, dekat situ jelas. Okey, jadi kita tengok dah cantik dah ni. Bawah ni semua sama. 4 nilai dia. Okey, kita pergi garis nombor yang tadi. Yang kata ada garis tadi kan. Okey, cantik. Okay, jadi kat tengah-tengah ni kita letak dia sebagai kosong. Kita nak mulakan dengan 1/4. 1/4 sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kanan. Kenapa sebelah kanan? Sebab 1/4 ialah apa dia? Nombor positif. Okey. Okay, kita letak sini. Saya besarkan biar awak mudah nak nampak. Okey, jadi sini kalau sini 1/4. Yang ini mestilah 2/4. 3/4. Ni cara nak susun dia. Jadi ini 4/4 sama juga dengan 1. Okey, jelas. Okey, itu sebelah kanan garis nombor. Sekarang sebelah kiri garis nombor. Okey, dia bertentangan dengan yang tadi. Okey, dia bertentangan dengan yang tadi. Jadi kat sini dia akan jadi negatif 1/4. Negatif 2/4. Negatif 3/4. Yang sini apa dia tadi? Okey, negatif 4/4. Negatif 4/4. 4 bagi 4 1 kan? Jadi sama juga dengan 1. Atau boleh juga tulis negatif 4/4. Sama sahaja. Okey, jadi yang ni
Boleh faham semua? Okey, saya harap semua faham. Jadi wakilkan pecahan pada yang berikut pada garis nombor. Okey, jadi kita dah siap dah ni. Okey, semua dah ada. Negatif 3/4. Dekat mana negatif 3/4? Ini negatif 3/4. Okey, kemudian negatif 1/2. Negatif 1/2 sama lagi ni. Negatif 1/2 sama dengan 2 per negatif 2/4. Okey, ada dah. Okey, kemudian 1/4 ada dah sini. 1/2 sama dengan 2/4. Okey, ada dah. Okey, nampak? Macam mana kita menyusun pecahan pada garis nombor. Okey, saya harap semua boleh faham. Nanti buat latihan 1.3A buku teks muka surat 15. Okey, kita kembali pada buku teks. Okey. Okey, jadi ini buku teks kita. Okey, bagaimanakah? Kita teruskan bagaimanakah anda membanding dan menyusun pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib. Okey, kita nak membanding dan menyusun pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib. Jadi tertib ni ada dua. Satu tertib menaik, satu tertib menurun. Tertib menaik, macam kita naik tangga daripada nombor kecil ke nombor besar. Tertib menaik. Itu kita panggil dia tertib menaik. Okey, lagi satu tertib dia adalah menurun. Menurun, dia mestilah daripada nombor besar ke nombor kecil. Okey, jadi ini menurun. Macam kita turun tangga. Itu cara kita nak ingat. Okey, jelas? Okey, kita pergi pada contoh tadi. Macam mana kita nak melihat, macam mana kita nak susun daripada tertib menaik ataupun tertib menurun. Okey, yang tadi. Katakan nombor yang dibagi kat sini ialah 1/2, 1/4, negatif 3/4, negatif 1/2. Jadi kalau kita nak susun dekat sini, tertib menaik. Okey, menaik maksudnya yang saya bulatkan saya rujuk pada nombor-nombor yang saya bulatkan. Okey, jadi kita nak susun tertib menurun. Tertib menurun. Okey, tertib menurun nombor besar ke nombor kecil. Okey, jadi nombor besar mestilah berada di belah kanan sekali. 2/4. 2/4 sama juga dengan 1/2. 1/4. Ini tertib menurun daripada nombor besar ke nombor kecil. Negatif 1/2. Dan yang last sekali negatif 3/4. Okey, ini kita katakan dia sebagai tertib menurun. Nombor paling besar ke nombor paling kecil. Okey, bagaimana yang sebaliknya? Okay, sebaliknya ialah tertib menaik. Okey, tertib menaik. Saya guna pen yang lain. Tertib menaik. Menaik macam kita naik tangga. Jadi mestilah daripada nombor kecil ke nombor besar. Okey, yang paling kecil mestilah yang daripada kiri. Jadi dia akan sama juga dengan negatif 3/4. Okey, negatif 1/2. 1/4. Dan akhir sekali 1/2. Okey, jelas Okey, jadi kat sini awak dah naik, nampak macam mana yang pertama sekali kita nak buat garis nombor. Okey, kemudian dah pandai garis nombor, kita susun nombor pecahan dalam garis nombor. Yang kedua, yang ketiga kita dapat lihat macam mana kita nak susun mengikut tertib menurun. Dan yang terakhir macam mana tertib menaik. Okey, saya harap awak faham. Okey, boleh buat latihan 1.3B muka surat 16. Jadi itu sahaja pelajaran saya pada hari ini. Okey, siapkan latihan dan hantar pada saya melalui Telegram. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.